استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah taala, yakni dua nikmat yang paling besar, yakni nikmat iman dan Islam. Sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini masih lagi diberikan kesihatan yang baik, masih lagi diberikan kepada kita peluang untuk sama-sama kita menuntut ilmu yang mudah-mudahan menjadi bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi amal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi cahaya ketika mana kita di dalam kubur, menjadi cahaya ketika mana di titian sirat. Mudah-mudahan kita hadir dalam majlis ilmu ini yang disebut oleh baginda Nabi SAW sebagai Raudhatun min Riyadil Jannah, taman-taman syurga. Walaupun secara maya, secara online, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita seperti mana kita hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah tuan-tuan muslimin muslimat sidang jamaah yang dirahmati Allah, kita menyambung kembali pengajian daurah kitab kita. Kitab ini kita akan bincangkan kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali rahimahullah. Pada malam ini insya-Allah kita akan membicarakan berkenaan dengan adab-adab pergi ke masjid. Buku surat 44 bagi kitab Ya Rumi. Insya-Allah kita akan usahakan sehingga ke muka surat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad 59 insya-Allah. Jadi panjang sikit malam ni kerana ada doa-doa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW, doa-doa yang dibawakan oleh Imam Ghazali rahimahullah, yang mudah-mudahan dapat kita amalkan insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama mulakan pengajian kita pada malam ini dengan memulakan dengan bacaan doa. Mudah-mudahan diberi kefahaman, kekuatan dan istiqamah dalam kita mengamalkan ilmu ini insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasuli wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma amin. Allahumma rizqna hidayatan lis-shawab wa sidqan fil qaul wa ikhlasan fil niyati wal a'mal bisanadin muttasil, dengan sanad yang bersambung kepada guru-guru kita sehingga bersambung kepada Imam Ghazali rahimahullah. Wa nafa'ana fi ulumihim wa nafa'ana bi ulumihim fi daraini amin. InsyaAllah kita masuk pada adab-adab pergi ke masjid, muka surat 44 kitab Rumi. Tuan-tuan boleh rujuk kitab Rumi. Yang tidak ada kitab boleh terus download saja. Ada saya sediakan linknya di Facebook. Adabu dukhulil masjid, adab masuk ke masjid. Adab masuk ataupun adab pergi masjid lah. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid darain amin. Berkata pengarang, apabila engkau telah selesai daripada bersuci. Ini kita nak cerita macam mana Imam Ghazali rahimahullah mulakan daripada awal kitab Bidayatul Hidayah ini dengan bab taharah. Maknanya daripada kita bangun daripada tidur,
maka dituntut kepada kita untuk bersuci, menyucikan diri, ya, kemudian adab-adab, ya, beristinja, kemudian berpakaian kerana menutup aurat. Kemudian tujuan utama kita bangun daripada tidur itu adalah mengingati kembali tujuan mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia itu kecualilah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaifiat yang diajarkan, yang disusun, tertib adab-adab ini disusun oleh Imam Ghazali rahimahullah, tidak lain dan tidak bukan adalah, ya, semulia-mulia perkara. Maknanya bermula daripada bangun tidur, diajarkan doa, diajarkan taharah, diajarkan cara kaifiat berwuduk dengan sempurna, kemudian diajarkan adab-adab pergi ke masjid. Sebenarnya inilah dipanggil sebagai rutin. Rutin yang mesti kita buat setiap hari. Jadi walaupun kita berada di waktu PKP ini, ya, jangan kita tinggalkan adab-adab ini. Memang kita bangun seperti biasa, kita pakai pakaian nak pergi masjid walaupun kita solat di rumah, maka ini dianggap sebagai apa? Sebagai kita mulazamah dengan adab-adab yang telah diajarkan oleh ulama-ulama kita. Maka setelah selesai bersuci, sembahyanglah di rumahmu 2 rakaat sunat subuh jikalau fajar telah terbit, seperti apa yang telah dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Jadi seperti kita sedia maklum, ya, solat sunnah ini digalakkan buat di rumah. Maknanya solat sunnah rawatib ini dibuat di rumah, kecuali dengan beberapa dawabit. Ulama-ulama mengatakan sekiranya perjalanan ke masjid jauh, contoh dia memakan masa, maka bolehlah solat sekiranya kita sampai di masjid. Bahkan sekiranya kita pergi ke masjid atau surau dengan lebih awal, maknanya dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan kita menunggu masuknya waktu, itu lebih afdal. Jadi sekiranya rumah Allah, masjid atau surau ini dekat dengan rumah kita, maka afdal juga kita salat sunat fajar, salat sunat subuh itu di rumah. 2 rakaat saja. Dan salat sunat fajar ini merupakan salat sunat yang kalau dalam kategori sunnah rawatib, dia adalah yang paling mulia sekali. Salat sunat fajar atau salat sunat subuh. 2 rakaat. Usalli sunnat al-fajri ataupun usalli sunnat as-subhi raka'ataini qabliyatan ataupun raka'ataini lillahi ta'ala. Salat sunat subuh hanya ada qabliyah saja. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau boleh jangan kita tinggal sesekali salat sunnah ini. Bahkan ulama-ulama menggalakkan salat sunat rawatib ini sekiranya kita tertinggal, tak kiralah qabliyah subuh ke, qabliyah zuhur ke, ba'diyah zuhur ke, qabliyah asar ke, kalau kita tertinggal, maknanya di waktu lain kita disunatkan untuk mengqadaknya. Boleh diqadak. Syarat qadak tu maknanya waktunya bukan masih adaan. Ya, waktunya masih belum, masih bukan ada. Maknanya kalau masanya masih lagi ada, boleh dibuat, ya, boleh dilakukan solat sunnah itu. Contohnya seperti solat sunat qabliyah subuh, kan, kita tertinggal datang masjid dan solat fardu subuh berjamaah, maka boleh buat qabliyah subuh, tapi jangan buat di masjid. Kita buat di rumah, ya, kita boleh buat di rumah. Akan tetapi sebahagian daripada amalan ulama-ulama, yang antaranya ulama-ulama Hadramaut, ya, ulama-ulama di Yaman, mereka akan mengqadakkan saja nanti di waktu yang akan datang. Maknanya lepas solat subuh tu fokus untuk amaliyah, zikir dan sebagainya, baca Quran sehinggalah terbit fajar, kerana terdapat banyak fadilat-fadilat yang boleh diambil. Nanti kita akan baca insya-Allah. Kemudian pergilah ke masjid dan jangan sesekali engkau meninggalkan sembahyang berjamaah, apakah lagi sembahyang subuh, kerana sembahyang subuh berjamaah itu melebihi daripada sembahyang sendirian 27 darjat. Maknanya Imam Ghazali menggalakkan kita semuanya untuk sentiasa menjaga, ya, solat dalam keadaan berjamaah. Pertama, solat berjamaah ini secara maklumnya, ya, 27 kali ganda, atau dalam riwayat hadis yang lain 25 kali ganda pahala bagi kita, ya. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa faedah kita mendapat pahala yang banyak itu? Seperti saya pernah sebut dululah, ya, kalau kita tak punya pahala yang banyak, khususnya dalam kita solat, ya, maka ditakuti setiap taksir ataupun kekurangan, ya, perbuatan kita buat perbuatan-perbuatan makruh, kita meninggalkan yang sunnah,
maka rugilah kita. Kita solat dalam keadaan berseorangan, ya, tanpa mendapat pahala yang banyak seperti mana dalam solat berjamaah. Sebab itu bila kita pergi masjid, dia ada fadilat dia. Orang yang pergi ke masjid, ya, di waktu gelap, maknanya dia pergi waktu subuh, dia pergi maghrib, dia pergi waktu isyak, maka di hari kiamat Allah Subhanahu Wa Taala akan mengurniakan binuritam, dengan cahaya yang sempurna. Maknanya cahaya di hari kiamat tu bagi dia terang benderang. Kerana ketika mana dalam kegelapan, manusia dalam keadaan tidur, dalam keadaan orang tak tahu, maka dia pergi ke rumah Allah, maka Allah Ta'ala beri berbagai ganjaran. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, jika engkau mempermudahkan perkara seperti ini dan tidak mahu merebut keuntungan yang besar ini, maka apalah faedahnya engkau bersusah payah mencari ilmu, kerana tujuan mencari ilmu hanyalah untuk diamalkan. Jadi kita belajar malam ni akan kelebihan solat subuh berjamaah. Kalau tak boleh di masjid, ya, sekarang ni kita buat di rumah, ya. Dan paling afdal solat subuh berjamaah itu, ya, di antara 7 hari itu adalah pada hari Jumaat. Di antara solat sunnah rawatib paling afdal adalah solat sunat fajar, ya, yang dikatakan dalam hadis rakaataini qabla al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu, hanya 2 rakaat subuh, ya, solat sunnah subuh itu adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lalu ulama mengatakan kalau sunatnya sahaja, ya, seluruh isi lebih baik daripada isi dunia ini, apatah lagi solat subuhnya, maka pahalanya sangat hebat. Dan orang yang solat subuh berjamaah itu banyak fadilat disebut dalam hadis. Antaranya, ya, Allah Ta'ala akan menjaganya, fahuwa fi zimmatillah, di dalam tanggungan dan jagaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu kalau kita solat subuh berjamaah dengan doa-doa yang kita amal, doa-doa pelindung, insya-Allah Allah Ta'ala akan lindungi kita daripada wabak ini, insya-Allah. Kita jaga solat subuh berjamaah dan solat isyak berjamaah. Ya, solat isyak berjamaah Allah jaga kita sampai pagi. Solat subuh berjamaah Allah jaga kita sampai malam, ya. Jadi itu antara kelebihan orang yang solat subuh secara berjamaah. Dan banyak lagi lah kalau kita lihat di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau berjalan ke masjid, maka berjalanlah dalam keadaan tenang dan tenteram, dan janganlah engkau terburu-buru. Apabila engkau berjalan ke masjid, tenang, ya. Kalau naik motor jangan laju-laju, kalau naik kereta jangan laju-laju. Orang tanya, ustaz, mana lebih afdal, jalan kaki ke pergi masjid, ataupun kita naik kereta, ataupun kita naik basikal ke, mana afdal? Jadi ikut kepada keadaan orang tu, ya. Mana yang lebih afdal? Kalau dia jauh, naik kereta lah afdal, ya. Sebab kalau dia jalan kaki, mungkin dia akan lewat berjamaah. Kalau rumah dia dekat, ya, dan tidak ada masyaqqah, kesusahan pun dia nak berjalan kaki, maka silakan jalan kaki. Jadi ikut kepada kemampuan masing-masing, ya. Untung orang jalan kaki lah, ustaz. Setiap daripada tapak kaki dia tu Allah Ta'ala kira. Ya. Habis orang naik kereta macam mana? Orang naik kereta pun sama, tiap-tiap titis minyak dia, kan, tiap titis minyak yang diisi tu Allah Ta'ala kira juga. Mudah-mudahan, ya, pahala tu pergi ke masjid. Baik, kemudian membaca doa. Sambil-sambil kita berjalan nak pergi masjid tu, naik kereta, naik motor, naik jalan kaki, kita baca Allahumma bihaqqis sa'ilin, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan berkat hamba-hambamu yang selalu sa'ilin, meminta kepadamu. Ya Allah, bihaqqis sa'ilina alaik wa bihaqqi raghibina ilaik, orang-orang yang orang-orang yang selalu mengharap kurniaanmu, bihaqqi mamsyaya hadza ilaik fa inni lam akhruj asharan wala bataran wala ria'an wala sum'atan. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, sungguhnya aku tidak pergi ke masjid kerana apa? Kerana sombong, bukan kerana riya', bukan kerana sum'ah, bal kharajtu ittiqa'a sakhatika, bahkan aku keluar ini kerana aku takut kemurkaanmu, wabtigha'a mardatik, dan kerana apa? Aku mengharapkan keridhaan. Dosa-dosa ni boleh, doa-doa ni boleh ke ustaz baca dalam bahasa Melayu? Silakan. Ya, doa ni yang paling afdal adalah, ya, apa yang kita faham daripada doa itu. Lebih-lebih lagi doa-doa yang warid daripada Quran, daripada hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian doa para alim ulama. Ya, jadi kalau kita baca, kita faham, kita hayati,
itulah dipanggil permintaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala yang paling bagus. Yang paling bagus. Kita minta dalam keadaan kita menghayati. Sama dengan orang yang baca Rabbana Atina Fid Dunya Hasanah. Kan, baca Rabbana Atina Fid Dunya Hasanah ni, kalau kita faham maksud dia betul-betul, Masya Allah, nescaya kita akan banyak terima kasih dan malu kepada Allah Ta'ala. Ini perkara yang sangat-sangat penting. Jadi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Doa tadi, kita keluar. Kita keluar, pergi masjid doa. Kalau tak tahu nak doa apa, doa yang mudah, ya Allah. Ya Allahumma thabbit aqdamana, ya Allah tetapkan kaki-kakiku ya Allah atas titian sirat ya Allah, kerana aku pergi masjid ni aku jaga agamamu ya Allah, ya jagalah kakiku ya Allah, ya. Kemudian sambungan doa Imam Ghazali tadi, fa as'aluka an tunqidhani minan nar ya Allah, aku bermohon supaya kau lindungi aku daripada api neraka, wa an taghfira li dhunubi, dan ampunkanlah dosa-dosaku, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Tengok macam mana doa yang diajarkan oleh ulama ini, oleh Imam Ghazali rahimahullah, menunjukkan apa? Menunjukkan kepada penuhnya pengharapan kita ketika mana kita menuju ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini benda yang sangat penting. Setiap perkara yang kita buat diajarkan doanya. Diajarkan doanya. Supaya setiap perkara yang kita buat itu mendapat apa? Mendapat perhatian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah Taala sangat suka apa? Sangat suka orang yang berdoa, orang yang berdoa, sentiasa berdoa, dengan maknanya sentiasa mengharapkan, meminta daripada Allah, wa qala rabbukum ud'uni, minta maaf, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, kata Allah Taala. Bila mana hamba-Ku meminta, bertanya kepadaku, memohon kepadaku, katakanlah bahawa aku dekat dengannya. Jadi doa yang kita baca, yang kita sebut tadi adalah doa yang diambil oleh Imam Ghazali daripada hadis Nabi SAW. Hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, itu disebut, man kharaja min baitihi ila salah, siapa yang keluar menuju daripada rumahnya menuju ke masjid ataupun menuju ke salat, nak pergi salat, maka bacalah Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina alaik. Itu doanya. Sebab tu kata ulama, siapa yang amal kitab Bidayatul Hidayah ni, amal betul-betul. Sebab dalam ni memang terangkum hadis-hadis Nabi SAW, doa-doa. Doa-doa daripada hadis Nabi SAW. Siapa yang amal, insya-Allah boleh menjadi wali Allah. Maknanya kalau kita dah habis hafal, kan, mungkin tuan-tuan ni Allah pilih jadi wali-wali Allah. Kerana apa? Kerana beramal dengan ilmu yang Allah yang kita dah belajar. Jadi kita akan mendapat apa? Kita akan mendapat kekhusyukan, penghayatan daripada doa-doa yang kita baca, kita faham, menjadikan kita tawaduk kerana sentiasa berharap pada Allah Taala. Maka itulah ciri-ciri kita sebut sebagai wali-wali Allah. Baik. Muka surat 46, ada adab masuk ke masjid, ada budukhulil masjid, ada adab masuk ke masjid. Apabila engkau hendak masuk ke dalam masjid, maka dahulukanlah kakimu yang kanan. Jadi apa saja langkah kita, kata ulama, bila kita nak pergi ke sesuatu tempat yang bagus, maka mulakan dengan kaki kanan. Kita nak masuk masjid, kaki kanan, maka bacakan doa, dimulai dengan selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Allahumma ghafir li dunubi, ya Allah ampunkan dosaku, waftah li abwaaba rahmatik. Sebab itu para arif billah, orang-orang yang dekat dengan Allah, para muqarrabin, orang-orang salih, bila masuk saja ke masjid, mereka akan tunduk. Tunduk macam dia malu dengan Allah, kerana ketika saat itu dia dipilih oleh Allah untuk datang ke rumah Allah. Sepatutnya kita kena rasa begitu. Tapi berapa ramai antara kita bila masuk masjid macam biasa, kan? Sepatutnya masuk masjid, handphone dah tutup, kita kena malu, ya Allah, kau jemput juga aku ke rumah yang mulia ni, ya Allah. Umpama orang masuk masjid ni macam Allah Ta'ala, macam raja jemput kita. Kalau kita datang istana, kan, kita rasa Masya Allah bertuahnya, kan. Tak pernah-pernah, walaupun datang tu kerana mungkin Sultan buat jamuan makan, kan, jamuan hari raya, kita datanglah. Tapi rasa bangga. Sebab apa? Sebab kita masuk rumah raja kita. Ini apatah lagi bila masuk ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, kata ulama-ulama tasawuf, masuklah dengan azamah, dengan rasa besarnya Allah Taala.
Kita nak begitu. Bila kita masuk rumah Allah, bukan mesti rumah Allah tu besar. Maksudnya kita masuk surau sekalipun, kita hendaklah rasa apa? Rasa rendah diri, hinanya aku Allah jemput juga aku datang rumah Allah semata-mata untuk Allah hapuskan dosa aku. Itu doa kita baca tu, Allahumma ghfirli dhunubi, Allah ampunkan dosaku. Bila masuk, waftahli, dan bukakan kepadaku abwaaba rahmatik, pintu-pintu rahmat. Sehingga ulama-ulama mengatakan kenapa kita berdoa meminta Allah bukakan pintu rahmat ketika masuk masjid. Kerana di masjid lah tempat tercurahnya banyak rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apabila engkau melihat di dalam masjid orang yang menjual sesuatu, maka katakanlah olehmu, mudah-mudahan Allah tidak memberi keuntungan kepada perniagaan. Maksudnya orang berniaga ketika mana nak sembahyang, nak solat. Kalau dia berniaga di beranda, di kawasan masjid, itu tidak jadi masalah. Tapi kita nak sembahyang berjemaah, dia bagi pengumuman pula. Okey, siapa minta maaf Tuan Bilal, saya nak bagi pengumuman kejap sebelum sembahyang ni, siapa nak beli top up contoh dia. Atau siapa nak beli kurma, siapa nak beli apa sajalah. Sehingga mengganggu orang solat, orang sembahyang. Maka itulah yang dimaksudkan. Mudah-mudahan Allah tidak memberi keuntungan kepada perniagaan kamu. Ni kena faham betul-betul ni. Kan tiba-tiba masjid buat bazar, habis kita marah pula. Kan? Sebab kita tak faham apa maksud doa itu. Jadi doa yang kita nak sebut ni adalah bagi orang yang perniagaan dia mengganggu masjid. Tengah-tengah nak sembahyang dia sibuk pula. Pak Imam pinjam mikrofon, saya nak bagi pengumuman contoh dia. Jadi jangan sampai begitu. Orang-orang begitu setakat ni tak pernah jumpa lagi lah. Tapi maksudnya yang ulama sebut itu maknanya perniagaan yang mengganggu orang sembahyang. Kemudian, dan apabila engkau melihat orang mencari sesuatu harta yang hilang, maka katakan olehmu, mudah-mudahan Allah tidak mengembalikan kepadamu harta yang hilang itu. Maknanya orang tu cari barang dia sehingga mengganggu jamaah. Tapi kalau dia cari kunci dia hilang, ataupun Tok Imam bagi pengumuman, siapa ada tinggal kunci kereta dia lepas sembahyang Jumaat, janganlah kita doa begitu. Dia kena faham ni betul-betul konsep harta hilang tu maksudnya apa. Bila dia buat pengumuman ataupun dia mencari barang itu sehingga mengganggu jamaah. Jadi kalau tak mengganggu, tidak menjadi masalah. Sebab itu, ini kena faham betul-betul. Itulah yang disuruh oleh baginda Nabi SAW. Dan memang betul pun, masjid ni memang bukan tempat berniaga dan bukan tempat untuk mencari barang yang hilang. Tapi kalau ada kehilangan dan kehilangan itu perlu dilaporkan, maka segeralah laporkan kepada AJK masjid. Dan apabila engkau masuk ke dalam masjid, maka jangan engkau duduk sehingga engkau sembahyang dahulu 2 rakaat tahiyatul masjid. Kadang ada orang tanya, Ustaz, macam mana tempat-tempat yang boleh kita sembahyang tahiyatul masjid? Jadi sebahagian ulama-ulama fiqh menggariskan bahawa antara masjid, maknanya tempat-tempat salat yang dibolehkan untuk kita sembahyang tahiyatul masjid ni, antaranya tempat yang telah diwakafkan. Maksudnya tempat yang digezetkan sebagai surau yang telah diwakafkan lillahi ta'ala. Masjid yang diwakafkan lillahi ta'ala. Biasanya masjid lah, ada juga surau-surau pun begitu, kebanyakannya telah diwakafkan. Maka dianggap sebagai hukum masjid. Jadi tempat-tempat yang ada hukum masjid, itulah tempat yang boleh dibuat solat tahiyatul masjid. Nak dibezakan seperti mana surau-surau di pejabat, surau di shopping mall. Jadi tempat-tempat itu tidak boleh dilakukan solat tahiyatul masjid 2 rakaat. Solat sunat 2 rakaat. Dan jikalau engkau bukan dalam keadaan berhadas, jikalau engkau bukan dalam keadaan suci daripada hadas, atau engkau tidak bermaksud mengerjakan tahiyatul masjid itu, oleh kerana ada majlis ilmu yang sedang berjalan dan sebagainya, maka cukup engkau membaca baqiyatus salihat. Baqiyatus salihat ini membaca apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dibaca sebanyak 4 kali. Sebagai ulama kata 3 kali. Maka memadai. Ni beza sekiranya kita masuk dalam Masjidil Haram. Ramai orang Melayu bila pergi Masjidil Haram, tahiyatul masjid yang paling afdal adalah tawaf sunnah. Adalah tawaf sunnah. Dan juga berniat i'tikaf. Selesai tahiyatul masjid, i'tikaf. Tahiyatul masjid ni bila-bila saja kita boleh solat tahiyatul masjid. Dia
terkait dengan waktu. Solat sunat tahiyatul masjid dia terkait dengan tempat. Dia tidak terkait dengan waktu. Hatta waktu yang diharamkan sembahyang pun boleh solat tahiyatul masjid. Sebab apa? Kita sampai di masjid itu, di tempat itu. Yang dibolehkan untuk tahiyatul masjid. Kemudian niatlah i'tikaf. Nawaitul i'tikafa lillahi ta'ala. Saja aku i'tikaf kerana Allah. Jadi sekurang-kurang i'tikaf ini adalah kita duduk sejenak ataupun kita diam sebentar mengingati Allah, membaca Quran, zikir dan sebagainya. Maka sepanjang kita berada di rumah Allah itu ada adabnya, ya, dan juga selepas doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas sembahyang sunat subuh. Doa ni kalau boleh kita hafal-hafalah. Ya, doanya tuan-tuan boleh tengok pada muka surat 47. Saya baca sebahagian saja insya-Allah. Allahumma inni as'aluka rahmatan min 'indi tahdi biha qalbi. Ya Allah, aku mohon rahmat di sisimu supaya memberi petunjuk biha qalbi pada hatiku, wa tajma'u biha syamli, dan kau himpunkan yang bercerai-berai dari segala urusanku, wa talumu biha sya'asi, dan dengannya kau kumpulkan cabang-cabang daripada segala pemikiranku. Doa-doa ini doa nak memohon lurus istiqamah, maknanya kelurusan dalam akal, dalam berfikir, dalam kehidupan urusan kita, urusan dunia dan akhirat kita. Wa tahfazu biha ghaibi, dan juga Allah SWT menjaga, pelihara sesuatu yang gaib daripada pandanganku. Wa tarfa'u biha syahidi, dan mudah-mudahan Allah Taala terima syahadahku. Wa tuzakki biha amali, dan Allah Taala bersihkan segala amalanku. Wa tubayyidu biha wajhi, dan juga Allah Taala memutihkan wajahku, maknanya memuliakan aku. Wa tulhimuni biha rusdi, dan mengilhamkan aku petunjuk. Wa taqdi li biha hajati, mengkabulkan akan hajat-hajatku. Wa ta'simuni biha min kulli su, dan menjaga aku daripada segala keburukan. Sehingga akhir daripada doa ini. Doanya agak panjang sedikit, tetapi doa ini diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Tuan-tuan boleh buka sehinggalah muka surat 53. Boleh tengok di situ. Saya skip saja. Tuan-tuan boleh baca sendiri insya-Allah doa yang panjang ini diamal. Jadi selepas solat sunnah qabliyah subuh, mungkin kita tak tahu nak buat apa, tunggu imam, ataupun kita tak tunggu imam pun, mungkin kita nak tunggu suami kita contohnya nak jadi imam, atau anak kita nak jadi imam di rumah contoh dia, maka titipkan doa ni. Tak lama pun doa ni, 3 minit saja kita baca. Allahumma inni as'aluka rahmatan min 'indika tahdi biha qalbi, sehingga muka surat 53. Ya, sampai bi rahmatika ya arhamar rahimin. Apabila engkau selesai membaca doa ini, maka janganlah engkau sibuk kecuali hanya dengan menunaikan sembahyang fardu, ataupun berzikir, atau bertasbih, atau membaca Al-Quran. Dan apabila engkau mendengar panggilan azan ketika itu, maka berhentilah dan berikanlah penumpuanmu pada menjawab azan. Jadi dalam kitab ini, Imam Ghazali rahimahullah mengajarkan kita, maknanya datang sebelum apa? Datang sebelum azan, datang sebelum azan. Jadi bagi sesiapa yang datang awal, bolehlah solat sunnah, solat sunat tahajud pun boleh, kan, sebab masih belum subuh. Jadi kalau dah solat sunat, dah azan, dah solat sunat qabliyah subuh, boleh baca doa-doa tadi. Dan juga bila azan ataupun iqamat, maka dengarkan. Maknanya kita berhenti. Kalau baca Quran, azan kita berhenti. Maknanya habiskan ayat akhir, kita berhenti dan menjawab azan. Maka itu lebih afdal. Apabila muadzin berkata Allahu Akbar, maka dijawab. Jawab perkataan yang sama, kecuali pada hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Maka kita menjawab dengan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Orang tanya, Ustaz, kenapa hayya 'alas salah, hayya 'alal falah kita jawab lain? Kenapa dari Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawab sama? Jadi ulama mengatakan, bila seruan muadzin tu mengatakan hayya 'alas salah, kita jawab apa? La haula wala. Jom sembahyang. Marilah kita menuju sembahyang. Maka yang mengizinkan untuk kita salat itu adalah Allah Taala, bukan kita.
Ya, hebat macam mana pun kita, ketika Allah tak bagi izin untuk kita datang ke rumah Allah, tak bagi izin untuk kita salat, maka hati kita tidak akan bangun untuk salat. Lepas tu kita sebut la haula, tiada haul, tiada daya, wala quwata, dan tiada kekuatan illa billah, kecuali datang daripada Allah Al-Ali, yang maha tinggi, Al-Azim, yang agung. Ini mesti kita faham tu. Azan tu saja dah mengajar kita erti tawaduk, tunduk kepada Allah. Hayya 'alal falah, marilah menuju kejayaan, sama juga. Kejayaan ni pun izin daripada Allah Taala. Kita jangan menilai kejayaan ni melalui mata dunia. Kita akan nampak nanti. Semua orang berbeza. Kita menilai kejayaan ini seperti mana Allah sebut dalam surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Ya. Qad aflahal mu'minun, telah berjaya orang-orang mukmin. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang yang solat dia, kita sentuh solat. Baik orang-orang yang apa? Yang bila dia solat khusyuk. Bila datang khusyuk tadi, bermula daripada taharah yang khusyuk, bermula daripada wuduk yang khusyuk, bermula daripada dia hadir ke masjid dalam keadaan hudur ma Allah, hati dia hadir dengan Allah Taala, khusyuk hati dia menghadap Allah, maka akan menghasilkan solat yang khusyuk. Jadi bila diajak kepada kejayaan, sama juga kita jawab la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian diserukan muadzin melaungkan as-salatu khairum minan naum. Sembahyang ataupun salat itu khair, lebih baik daripada tidur. Apa kita nak jawab? Sadaqta wa bararta. Benarlah engkau dan kau telah berbuat baik. Wa ana ala zalika minasyahidin, aku bersaksi sungguhnya ke atas itu. Maknanya benarlah muazzin ni. Ucapan ni disebutkan kepada Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Kemudian sama juga ketika mana qamat. Bila qamat, maka kita sedia dah, siap-siap. Jadi kalau kita lihat kebiasaan kita ni, qamat, ada yang dah berdiri di saf baru qamat, ada yang tunggu habis qamat baru datang ke saf. Sebenarnya itu pun ada perbahasan ulama, cuma kita tak bincangkan di sini. Yang penting bila kita dah dengar qamat, maka kita kena sediakan diri kita untuk menghadap Allah Taala. Maka menjawab benda yang sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita ikut apa yang muadzin sebut, sehinggalah sampai kepada perkataan qad qamatis salah, qad qamatis salah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Telah mendirikan salat. Qad ni dalam bahasa Arab masuk kepada fi'il madhi, jadi tahqiq, maknanya telah pasti. Pasti telah solat. Pasti solat. Maknanya sedangkan kita belum solat. Menunjukkan apa? Menunjukkan orang yang solat ni insya-Allah dia akan berjaya. Maka jawab olehmu aqamahallah. Mudah-mudahan Allah izinkan kita mendirikan sembahyang itu. Wa adamaha, dan mengekalkannya, madamatis samawati wal ard. Mudah-mudahan Allah Taala izinkan boleh buat sembahyang dan Allah kekalkan solat ni selagi mana ada langit dan bumi. Madamatis samawati wal ard. Maka setelah selesai menjawab azan subuh, ni ada juga doa yang diajarkan bila habis azan. Kita dah jawab azan. Ini antara amalan-amalan yang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, sesiapa yang menjawab azan kemudian membaca doa Allahumma rabb hadhihi da'wah sampai habis, kemudian dia selesai membaca doa, dijawab seperti mana yang muadzin jawab, muadzin azan, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajabat syafaati, orang tadi wajib mendapat syafaat. Kemudian siapa yang baca doa habis azan ni wajib mendapat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini doa selesai azan. Allahumma inni as'aluka 'inda huduri salati, ya Allah, aku bermohon kepadamu ketika hadir waktu salatmu ini, ya Allah, wa aswati du'atik, dan suara pemanggilmu, wa idbari laili wa iqbali nahari an tu'tiya Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ini juga antara doa selesai azan. Jadi kita biasa baca Allahumma rabb hadhihi da'wah was salatil qa'imah, maka tidak menjadi masalah, mana-mana doa pun boleh kita baca. Apabila engkau mendengar azan sedangkan engkau dalam keadaan sembahyang, maka sempurnakanlah sembahyangmu tadi. Kemudian jawablah azan seperti susunan yang telah kita maklumi tadi. Contoh kita tengah sembahyang witir lah, penghujung malam kan, sembahyang tahajud ke, sembahyang witir ke, hujung-hujung dah. Contohnya subuh sekarang 6, 9 minit dan 10. Kita sembahyang 5 minit sembahyang witir. 1 rakaat.
tengah-tengah sembahyang azan, maka sempurnakan azan. Sempurnakan solat witir itu, maknanya jangan kita berhenti. Begitu jugalah sekiranya kita solat sunat. Kita solat sunat, tiba-tiba Bilal qamat. Sebab tu dalam bab solat sunat ini, qabliyah atau tahiyatul masjid, melihat kepada keadaan. Kalau Bilal dah sedia nak qamat, maka jangan kita solat sunnah, makruh hukumnya. Jadi kalau kita solat, mungkin waktu pun dah dekat, kemudian qamat, maka lajukan sikit, segerakan sedikit solat sunnah kita tu sehingga selesai, kemudian segeralah masuk berjamaah. Jangan dibatalkan terus, ya. Ramai yang tiru orang Arab kan, bila dengar qamat je terus assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, tengah berdiri assalamualaikum warahmatullahi. Jadi sepatutnya sempurnakan saja solat sunnah tadi, segerakan saja, ya. Apabila imam memulai takbiratul ihram dalam salat fardu subuh, maka jangan engkau melakukan sesuatu kecuali mengikut perbuatannya sahaja, dan sembahyanglah engkau seperti yang telah diterangkan kaifiat dan ada adabnya sebentar lagi. Jadi ada kaifiat ada kaifiat solat yang akan kita baca nanti, yang daripada Nabi SAW. Cara-cara solat, doa dan sebagainya tu mesti kita usaha amalkan. Apabila engkau selesai salat, maka bacalah doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Ini doa yang biasa kita baca. Bahkan guru-guru kita, antaranya guru kita Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari, hafizahullah. Guru kita semua kan. Semua kenal di sini. Ada yang pernah mengaji dengan beliau. Beliau selalu pesan, kalau kita mengaji dengan beliau pesan, antaranya tidak meninggalkan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali. Ini pada salat subuh dan juga pada salat maghrib. Jadi kita amal lah apa yang tuan-tuan guru kita dah ajar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa yumit wa huwa ala kulli syai'in ila akhir, sehingga habis. Kemudian menitipkan juga zikir Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, kita baca. Subuh 7, maghrib 7. Subuh dengan maghrib ni biasa kita bezakan. Dan waktu lain 3 kali saja. Subuh, maghrib kita bezakan. Kenapa ulama sebut subuh ni adalah permulaan waktu siang dan maghrib adalah permulaan waktu malam. Maka kita berdoa Allahumma ajirna minan nar 7 kali, adalah untuk mudah-mudahan Allah tutup 7 pintu neraka daripada kita. Ini berdasarkan daripada hadis Nabi SAW sendiri. Barang siapa, dalam hadis Nabi, dalam mafhum hadis disebutkan apa dia? Barang siapa yang membaca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, maka neraka akan berkata kepada orang itu, Allahumma ajirhu minni, ya Allah jauhkan dia daripada aku. Jadi kalau 7 kali kita baca, maknanya Allah Ta'ala menutup 7 pintu neraka daripada kita, bermula daripada pagi dan bermula daripada malam. Masya Allah. Jadi ulama-ulama dah susun dengan cantik dah amalan-amalan ni. Dan semuanya warid daripada hadis Nabi SAW. Bukan direka-reka, tidak. Bukan direka-reka. Tetapi ulama mengambil daripada hadis-hadis Nabi. Kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Wa hayyina rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Subhana rabbiyal a'la, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyul la yamut bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian tuan-tuan boleh baca doanya sehingga selesai. Ada doa yang diajarkan kepada isteri Nabi, iaitu ibu kita semua, Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Doa ni Nabi ajar pada Sayyidatina Aisyah. Allahumma inni as'aluka min khairi kullihi ajilihi wa ajilihi, ma 'alimtu minhu ma wa ma lam a'lam. Doa, ya Allah, aku memohon kepadamu minal khairi kullih, dari kebaikan keseluruhannya, ajilihi, perkara-perkara dunia, wa ajilihi, negeri akhirat, ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam, daripada benda yang sama ada aku tahu ataupun aku tidak tahu. Wa a'udzubika min syarri kullihi ajili wa ajili, dan aku mohon lindung daripada apa? Daripada kejahatan keseluruhannya, ajilihi, perkara-perkara dunia, ajil. Ajil ni maksudnya benda yang segera. Dunia kan benda yang segera. Wa ajilihi, dan benda-benda akhirat. Ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Jadi doa-doa ni tuan-tuan boleh pilih, bacalah ikut kemampuan masing-masing. Yang paling bagus setiap hari pegang kitab Bidayatul Hidayah ni, tengok baca. Ini cadangan saya.
Kenapa? Kerana kitab ini insya-Allah doa-doanya kita dah sebut tadi semuanya warid daripada Nabi SAW sehingga selesai dah. Habis. Ya, kita habiskan sedikit lagi. Kemudian hendaklah engkau membaca doa yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada anak andanya Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, la ilaha illa anta bi rahmatika astaghitsu min 'adzabika astajir, la takilni. Ya Allah, la takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan kau serahkan aku ni kepada diriku walaupun sekadar tarfata ain, sekadar sekelip mata. Maknanya kita kalau boleh sekali urusan ni dipimpin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah sedikit pun urusan kita dengan kita yang uruskan. Sebab apa? Walaupun sekelip mata. Walaupun sekelip mata. Ini menunjukkan apa? Penyerahan total urusan kita ni pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau kita ada masalah pun, kita uruskan dengan kita rasa kita mampu, sebenarnya kita tak mampu, melainkan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Doa-doa yang kita baca di pagi hari ini tidak lain dan tidak bukan adalah menunjukkan kehambaan dan harapnya kita pada Allah. Jadi doa-doa ni kita boleh baca sehinggalah syuruk. Sehinggalah waktu terbit matahari. Kemudian dalam beberapa minit kita bolehlah solat sunat isyraq atau solat sunat duha. Kemudian baca olehmu akan doa Nabi Isa alaihissalam. Allahumma inni asbahtu la astati'u daf'a ma akrah. Ya Allah, aku berpagi-pagi tidak dapat menolak apa yang aku benci. Wala amlik wala amliku naf'a ma arju. Dan juga aku tidak memiliki apa-apa manfaat daripada apa yang aku harapkan. Ya. Jadi tu kawan kita kata apa, kalau pegang handphone tak jadi ustaz. Sebenarnya pegang handphone boleh, tetapi bacalah doa dulu kan. Kalau tuan-tuan semua nak doa yang lengkap, seingat saya tuan-tuan boleh download satu apps namanya apps Khulasah. Khulasah Madad Nabawi yang dikarang oleh tuan guru kita Al-Alamah Habib Omar, ulama Yaman. Boleh download, type situ Al-Khulasah. Di situ lengkap doanya selepas fajar. Boleh baca, termasuklah doa-doa yang ada dalam kitab Bidayatul Hidayah. Baik, selesai insya-Allah doa yang kita baca tadi. Kita berhenti pada awal muka surat 59. Ya, apa yang kita nak buat nanti selepas daripada subuh, insya-Allah kita akan sambung pada hari Ahad ini insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, soalan-soalan kalau ada boleh tinggal saja, insya-Allah kita akan jawab nanti. Jadi apa yang kita dah sebutkan pada malam ini, perbincangan tentang adab masuk masjid, pergi masjid, saja-saja ke kita baca? Tidak. Untuk kita amal. Untuk kita amal bersama-sama insya-Allah. Doakan saya kita semua agar dapat kita mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh Imam Ghazali rahimahullah. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat daripada beliau di akhirat kelak kerana kita mengamalkan ilmu yang telah beliau tuliskan, dan kita belajar pada malam ini insya-Allah. Sekadar itu yang baik datang daripada Allah. Kurang lemah dan hina datang kekurangan diri saya sendiri. Mohon maaf atas segalanya. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada hari Ahad nanti insya-Allah. Allahumma salli ala